Konsep minimalis dan moden. Macam mana pendapat Fitri kita? Dia yang penting selamat yang pertama. Cantik, selesa tu paling utama. Dan juga mungkin material yang berkualiti. Kadang-kadang kita nak rumah tu yang tahan lama. Jadi perlu ada perancangan yang rapi. Dan itu perspektif mereka yang inginkan sesuatu yang mungkin berbeza. Untuk terapi jiwa, mungkin untuk kepuasan kan? Tidak. Dan juga penjimatan kos di sana ya. Tapi macam mana kualiti dengan penjimatan kos? Adakah ia munasabah? Jadi kita bersama dengan seorang kontraktor. Namanya Encik Faizal Faiz yang mungkin boleh menerangkan apa yang masih gelap, disuluhkan sikit. Assalamualaikum Encik Faizal Faiz. Warahmatullahi Nas Fitri. Okey, baik. Pagi. Hari ini bercerita tentang rumah ya. Sebab kita mahukan rumah yang kalau boleh penuhi cita rasa, kos yang menarik pastinya, dan juga mungkin aspek-aspek yang perlu dititik beratkan sebelum pembinaan dilakukan. Jadi sebagai seorang kontraktor, apa mungkin nasihat yang selalu dititipkan kepada bakal pelanggan anda supaya ada elemen-elemen ini yang perlu ditimbang-tarakan sebelum keputusan dicapai untuk sesebuah pembinaan? Silakan. Okey, sebenarnya yang first sekali ialah bajet lah. Itu yang paling utama sekali, yang bajet perlu ada, macam mana yang kita nak buat. Daripada bajet tu kita boleh tentukan besar mana rumah tu. Dan material, kena tengok juga material semua based on bajet. Jadi kalau bajet tu kita dah tahu amount dia berapa, sebagai arkitek ataupun sebagai builder, kita akan setkan untuk dia punya keperluan. Jadi dia kena pentingkan juga keperluan dia, sebab kita kadang-kadang nak cantik tapi praktikal dia tak ada. Jadi dan juga keperluan. Jadi kita kena balancekan tiga-tiga tu fit kita punya bajet. Itu yang penting sekali lah. Secara praktikal tu amat penting juga ya, sebab kita nak tinggal dalam rumah ni, bukan setakat showroom sahaja kan. Betul. Ya, betul. Jadi di sini kalau saya nak tanya tentang bahan-bahan, kos menjadi faktor utama semestinya, tapi kalau kita nak satu rumah yang selesa tu kedua. Pertama kita nak selamat dan kita nak kukuh. Selalunya bahan-bahan apa yang digunakan? Okey, bahan ni kalau kita tengok pada sejarahnya pembuatan rumah di Malaysia ni, dulu-dulu orang pakai rumah kayu. Jadi lepas tu pada tahun 70-an 80-an kita dah start rumah batu. Jadi zaman milenial ni kita dah start kepada rumah-rumah style besi. Jadi itu yang dikatakan rumah kecil ataupun tiny house tu. Jadi kebanyakannya pakai besi sebab ada sebab dia lah. Tapi macam sekarang ni besi bukanlah katakan murah sangat. Dari segi kos pula, kos ni very subjektif. Kita kena tengok dia punya material yang kita pakai. Jadi kalau macam batu dengan rumah besi ni sebenarnya lebih kurang. Cuma batu kita tak boleh adjust material dia. Material dia tetaplah batu, simen, pasir semua. Macam besi kita boleh adjust material dia. Kita boleh kalau pakai besi yang lebih besar, dia lebih cantik nampak. Jadi kalau kita pakai besi yang kurang besar sikit tapi dia punya structure dia kita kena jaga. Kukuh dia tetap sama. Jadi bila kukuh dia sama, kita boleh pakai besi yang kurang sikit, kita boleh kurangkan material dia yang murah-murah sikit tapi rumah tetap nampak cantik. Di situlah terletaknya arkitek punya kreativiti untuk jadikan rumah tu cantik. Jadi orang sekarang ni suka rumah tiny pun bukan sebab kos sebenarnya. Kalau kos tu dia sebenarnya relatif dengan besar rumah tu. So tiny house ni orang kata kos dia murah sebab dia kecil. Jadi kalau besar rumah tu dah tentu kos dia akan jadi besar. Jadi orang sekarang ni perlu tengok kepada konsep rumah yang kita nak. Selalunya orang akan buat rumah-rumah tiny house ni di kawasan yang mereka ada tanah. Yang beli tanah ke ataupun tanah peninggalan ke, jadi dia ada tanah, jadi tanah tu agak besar. Jadi dan mungkin ada kebun, dia nak bercucuk tanam dalam tu. Jadi konsep tu mesti kenalah. Jadi ada orang yang suka konsep yang zen style, macam rumah yang tadi di Banting tu modernnya style, minimalis. Ada yang macam saya selalu buat menggunakan struktur besi lah. Okey, Faizal, mungkin ada yang banyak membaca ataupun kembara ke luar negara. Jadi untuk konteks Malaysia ni apa yang perlu ditimbang-tarakan? Mungkin faktor cuaca juga ada memainkan peranan. Ada segi konteksnya, kemudian faktor ventilasi kan. Faktor bila cuaca di Malaysia ni berbeza. Memang sangat berbeza. Jadi jangan terlalu tengok sangat dalam Google tu rumah-rumah Mak Saleh sedangkan praktikal dia tak kena dengan kita. Tepat sekali. Jadi macam tadi pun arkitek yang tadi rumah yang dibanting tadi cakap tentang dia punya low maintenance. So kita sini cuaca kita sangat ekstrim.
Jadi kita perlu fikirkan maintenance yang low. Contohnya macam kita pakai buat rumah kontainer sekarang ni pun tengah top juga. Rumah pakai shipping kontainer. Jadi atas dia mesti kena letak bumbung lain. Jangan harapkan bumbung kontainer tu sebab panas. Panas boleh tak letak installation tak ada masalah. Tapi dari segi hujan kita terlalu banyak, atas cepat reput. Jadi faktor hutan khatulistiwa taburan hujan semua main peranan ya, debu-debu semua tu ada kaitan. Jadi Encik Faizal, boleh tak kita tengok-tengok sikit? Saya nampak background rumah yang Encik Faizal duduk ni sekarang ni macam agak menarik juga. Boleh tak kita ambil tour sikit? Okeylah, bolehlah saya buat house tour sikit. Alah, baiknya hati dia pada pagi ni. Jadi pagi-pagi ni ya. Jadi rumah yang tengah diduduki ni berapa besar kawasan dia tu? Kawasan ni, keluasan tanah lebih kurang 4 ekar. Wow. Okey. Ada tanaman-tanaman sikit semualah. Jadi ni atas bukit. Jadi yang menariknya dia atas bukit lah. So kita nampak lah macam-macam di bawah, kampung-kampung di bawah. Okey, jadi rumah ni kecil je. Kawasan dia besar tapi rumah ni kecil. Dia ada 2 unit lah. Satu yang boleh nampak di sebelah sana. Okey. Lepas tu yang saya duduk tadi yang di sinilah. Ada serambinya di sana. Berapa keluasan rumah yang kita tengah tengok ni? Keluasan rumah ni lebih kurang 400 kaki persegi. 400 kaki persegi, macam apartmen yang kecil ya. Itu dia. Jadi kalau ada tetamu ramai kena buat kemah ya di luar. Ya, tu pasal selalunya rumah macam ni dia punya veranda ataupun decking di luarnya kena besar sikit sebab selalunya kita akan duduk di luar je. Dalam untuk tidur je. Sama. Terima kasih banyak-banyak. Itulah dia. Kreatif Encik Faizal kita. Berkat ilmu yang dimilikinya, jadi dicurahkan untuk kepuasan jiwa. Memang menarik. Jadi mungkin anda yang terinspirasi, paling penting buat kajian, berjumpa dengan yang pakar dan tidak hanya kita Google di internet saja sebab memang nanti imajinasinya melampau-lampau tapi sedangkan tak praktikal untuk cuaca, faktor tanah, mungkin faktor taburan hujan dan semuanya. Memang nanti dia bertahan seketika saja. Kalau reput lepas 2 tahun, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Jadi kalau boleh kita jumpa dengan kontraktor yang bertauliah, insya-Allah.